Okey, mohon perhatian. Program akan dimulakan sebentar lagi. Sila pastikan semua mikrofon telah disenyapkan di dalam keadaan mute. Hebat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha Puan Hartati binti Abdul Jalil, Bendahari Koop Sahabat. Yang berbahagia Puan Saidatul Syari, anggota Lembaga Koop Sahabat. Yang dihormati Encik Syahari, Pengurus Besar Kanan Koop Sahabat. Dan yang dihormati Ustazah Asmah binti Harun selaku jemputan khas kita pada program hari ini. Kaki tangan Koop Sahabat, anggota-anggota Koop Sahabat dan para hadirin yang dihormati sekalian. Okey, saya mewakili pihak Koop Sahabat, Syida. Hari ini kita akan alhamdulillah bersyukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan keizinannya dapat kita bersama-sama memeriahkan program kita pada hari ini, majlis kita pada hari ini, iaitu yang bertajuk erti pengorbanan yang akan disampaikan oleh Ustazah Asmah binti Harun. Okey, kita mulakan program kita dengan bacaan Ummul kita Al-Fatihah. Amin amin ya rabbal alamin. Seterusnya, tanpa membuang masa, tanpa melengahkan masa, kita teruskan program kita pada hari ini dengan ceramah kita yang bertajuk erti pengorbanan yang akan disampaikan oleh Ustazah Asmah Harun. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey Ustazah, boleh unmute kan tak? Okey. Dengar tak suara saya? Dengar. Okey. Kita punya moderator duduk di galaksi mana tu? Subhanallah, ada bintang-bintang. Okey. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang saya hormati, mudah-mudahan kita semua dalam rahmat, kasih sayang, pengampunan Allah Subhanahu Wa Taala. Lebih dahulu saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak penganjur, iaitu Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad, Koop. Ringkasan dia Koop Sahabat, iaitu Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad. Terima kasih pada Puan Siti Nur Sidah binti Abdul Rani selaku pengerusi majlis merangkap eksekutif Jabatan Komunikasi Korporat dan keanggotaan Koop Sahabat. Seterusnya Puan Hartati binti Abdul Jalil selaku bendahari Koop Sahabat. Puan Saidatul Syari, anggota Lembaga Koop Sahabat, Barisan Perwakilan dan anggota Koop Sahabat, ketua-ketua jabatan dan kaki tangan Koop Sahabat. Subhanallah. Kalau saya baca ni sikit latar belakang anda,
iaitu Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar telah ditubuhkan pada rasminya pada 30 Ogos 2012. 2012. 2012. Kalau sebut 2012, sekarang ni 2021, maksudnya 9 tahun nak masuk 10 tahun dah. Objektif koperasi untuk meningkatkan kepentingan ekonomi anggota-anggota mengikut prinsip koperasi. Yang mana anggota adalah gabungan daripada sahabat dan kaki tangan AIM yang bertujuan untuk menjalankan pelbagai jenis aktiviti perniagaan. Masya Allah. Antara perniagaan dijalankan adalah Sahabat Ar-Rahmu, iaitu meliputi 19 cawangan di seluruh Malaysia. Oh, ada ya Sahabat Ar-Rahmu. Saya sendiri macam baru tahu juga Sahabat Ar-Rahmu. Jadi saya pun memang selalu juga guna khidmat Ar-Rahmu ni. Kita macam simpan duit beli emas kan. Lepas tu bila nak guna memang kita akan cari Ar-Rahmu lah. Sampai sekarang pun memang banyaklah juga. Bukanlah banyak. Maksudnya khidmat Ar-Rahmu tu tukar-tukar. Jadi mungkin selepas ni boleh cari. Saya pun boleh cari Sahabat Ar-Rahmu. Iaitu meliputi 19 cawangan. Oh hebat dia ada 19 cawangan. Visi menjadi koperasi yang bertaraf dunia yang cemerlang. Komited dan berdaya saing sebagai wadah pembangunan ekonomi umat. Okey, misi mengumpulkan aset bernilai 1 bilion. Mencapai dividen tahunan 10 dividen. Menjadi salah satu daripada 10 koperasi terbaik nasional di Malaysia. Mencapai pendapatan tahunan RM 100 juta. Moto dari sahabat kepada sahabat untuk sahabat. Dari sahabat ialah ahli kepada sahabat sesama ahli untuk sahabat. Mungkin di luar daripada koperasi ialah mungkin daripada hasil koperasi ni lah bantuan kepada asnaf fakir miskin ataupun kerja-kerja kebajikan yang dibuat. Okey, subhanallah, menarik. Saya boleh berkenalan dengan Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad. Namun saya difahamkan program ini tertutup. Program ini tertutup adalah untuk ahli koperasi lah, secara ringkas kan. Namun saya rasa akan datang elok sangat jika program Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar ni dibuatkan walaupun ceramah online tapi buat terbuka. Ahli pun boleh hadir sama, orang luar yang baru nak kenal koperasi ni pun ya, dengan itu bolehlah juga orang luar tahu kewujudan koperasi. Bila kita open program, biasanya kalau saya live tu kan dalam 2,000 orang hadir. Jadi ketika itu saya akan bercerita lah, kan mewakili sementara Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad untuk memperkenalkan. Mudah-mudahan dengan itu lebih ramai orang yang ingin bersama dengan Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia Berhad ni, Koop Sahabat ni. Ya, sebab saya faham koperasi ni lagi ramai, maksudnya pemegang-pemegang share lah kita panggil kan, pemegang-pemegang yang memberikan, yang ambil apa ni, kita panggil apa kalau koperasi ni, ambil Ustaz, share, bukan share, saham macam tu lah kan, jelas saham syarikat. Subhanallah, mudah-mudahan, ya saham. Mudah-mudahan dengan tu tak mustahil bila diperkenalkan, bila diviralkan tentang Koop ni, boleh mencapai sasaran simpanan 1 bilion. Tak mustahil sebenarnya. Aset 1 bilion tu memang tak mustahil lah. Sebab orang dah capai puluh bilion, ratus bilion. Maksudnya untuk capai 1 bilion walaupun nampak macam besar tapi tak mustahil. Memang boleh, insyaAllah Koop Sahabat ni boleh capai. Sampai dividen 10% kepada semua pemegang saham, insya-Allah. Mudah-mudahan dikurniakan Allah, dimakbulkan Allah hajat untuk menjadi salah satu 10 koperasi terbaik. Insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, walaupun ekonomi kita agak tenat sekarang, walau bagaimanapun mudah-mudahan tetap terus bertahan. Mungkin ada sektor perniagaan yang terjejas dan sebagainya. Mudah-mudahan Koop Sahabat terus cemerlang, gemilang dengan landasan-landasan yang benar. Dan insya-Allah kita melabur saham dalam koperasi yang macam ni, kita rasa macam yelah, kita yakin sebab diuruskan oleh umat Islam kan. Masya-Allah. Sekarang ni tangga keempat. Sekarang dah tangga keempat dia. Koperasi Sahabat ni. Oh, Koperasi Sahabat Amanah Ikhtiar Malaysia, Koop Sahabat ni dah tangga keempat. Sorry, saya tak sempat baca tadi. Boleh tulis balik tak? Tadi saya ada nampak komen. Sekarang tangga keempat. Koperasi terbaik di Malaysia, ya.
Mungkin Betul. saya. Oh, Masya Allah, hebat. Batuk untuk tahun ni. Oh, hebat. Tahniah. Masya Allah. Saya lah yang ketinggalannya. Kan saya ketinggalan. Pada insyaAllah saya akan follow. Ada FB ya, Koop Sahabat. Media Koop Sahabat. Okey, nanti kita follow. Dan insyaAllah biasanya saya bila orang jemput macam ni, orang buat terbuka untuk tarik lebih ramai orang follow ke FB. Koop Sahabat dan juga orang join. Tapi mungkin program pagi ni adalah program khusus kan, tertutup. Yang saya faham tertutup ni, tak open ni untuk ahli koperasi saja. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita syukur pada Allah, syukur kepada Allah, kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Selawat dan salam buat junjungan agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kerana kita dipilih menjadi umat Islam, Allah pilih kita jadi Muslim, Allah pilih anugerahkan kita jadi mukmin, orang beriman, dan Allah kurniakan kita Nabi yang terbaik. Khatimun Nabiyyin, Ahsanun Nabiyyin, Sayyidul Mursalin, ketua para Nabi, penghulu para Nabi. Kita ditakdirkan Allah menjadi umat Nabi yang terbaik dan kita adalah umat yang terbaik. Itu disebut dalam firman Allah, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian adalah umat yang terbaik yang dikeluarkan dari kalangan manusia, itu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi potensi umat Islam ini sangat hebat. Dari sudut kekuatan rohani, ya, antara agama, semua agama ada ritual rohani dia kan. Semua agama ada kaedah rohani dia untuk menguatkan rohani penganut agama. Dan kitalah agama yang paling benar, yang satu-satunya, bukan paling. Soalannya lain benar juga, kita paling tak. Kita satu-satunya agama paling benar, agama Tuhan sekalian alam. Tuhan yang menciptakan kita dan seluruh manusia. Dan Allah berikan potensi kepada manusia ni sangat hebat. Dan apatah lagi bila kita jadi Muslim. Kemudian kita jadi mukmin, orang yang beriman. Subhanallah. Mudah-mudahan segala potensi itu kita manfaatkan. Contohnya untuk pembangunan koperasi. Kalaulah koperasi kat Malaysia ni ratus koperasi kan. Kalau anda berada di tangga yang keempat, itu sangat hebat. Menunjukkan kepimpinan, yang buat plan strategi, yang menguruskan apa semua tu, menunjukkan sedang berada di track yang betul. Mudah-mudahan teruslah berada di track yang betul para pengurus koperasi dan sebagainya. Oh, saya tiba rasa macam bangga lah pula kan, koperasi Islam, walaupun nampak tidaklah dia macam, mungkin saya yang tak kenal, tetapi rupanya sangat kuat, sangat kukuh. Tahniah, saya sedang berada di hadapan orang-orang yang hebat. Dan tahniah kepada semua ahli koperasi kerana anda memilih koperasi yang tepat. Macam itulah. Okey, jadi tajuk kita, anggota semua perempuan? Serius? Anggota semua perempuan, maksudnya pengurus koperasi semua perempuan? Anggota saja, Ustazah. Maksud anggota tu pelaksana, pengurus koperasi. Yang menguruskan koperasi ni perempuan semua? Tak. Ahlinya. Oh, ahli yang jadi Yes. ahli koperasi sekarang berapa orang? Kita ada 200 lebih. 200,000 lebih. 242K. Oh, 242K ahli koperasi. Dan 99% perempuan. Ya, Ustazah. Sebenarnya buka je. Memang buka je pada lelaki. Ya Allah. Allah. Putih. Lelaki Oh, pun tak Ustazah. ke? Memang untuk perempuan. Tapi staff. Encik Muhammad Suhairi, terima kasih. Sebab bagi ni, Encik Muhammad Suhairi orang kuat ni untuk koperasi. Encik Muhammad Hebat, Suhairi pengurus besar tangan Koop Sahabat. Okey, pengurus besar. Hebat. Maksudnya koperasi ni berjuang untuk platform bagi wanita. Okey, maksudnya memang untuk khusus untuk wanita. Setahu Encik Suhairi GM, General Manager. Okey. Alhamdulillah, Masya Allah. Tapi ramai ya, 200,000 lebih. Wow, itu sangat hebat.
Pencipta wanita. Okey, Cik Kebal Amir kata pencipta wanita. Cik Kebal, Cik Suami apa semua ni pencipta wanita, berjuang, berkorban untuk ekonomi wanita, untuk wanita. Oh, memang sedutlah, sedut. Hebat. Okey, satu sudut memang bab-bab macam ni perempuan suka. Perempuan support, perempuan akan involve. Berkenaan dengan perancangan masa depan, simpanan masa depan, pelaburan, fikirkan tentang anak-anak apa semua. Jadi saya kira bila buat untuk kas wanita dia cepat grow kan, dia cepat naik, dapat sokongan. Macam itulah, bukan kata lelaki ni kalau persatuan-persatuan dia kurang sikit kan. Lelaki ni kalau ada pertubuhan-pertubuhan, sebab tu tak ada sampai sekarang persatuan lelaki ke kan, kelab-kelab lelaki ke, biasanya perempuan. Jadi bijak juga sebenarnya. Perempuan mungkin rasa seronok sebab ada belonging. Okay, ni koperasi untuk perempuan. Macam tu. Ada tak koperasi lelaki saja? Kalau buat ramai tak join? Wallahualam. Kalau Cik Suhaimi berani cuba buat ya. Cik Suhaimi dah berjaya buat perempuan, buat lelaki. Okey, subhanallah. Alhamdulillah, tajuk kita ialah pengorbanan, erti pengorbanan. Masya Allah. Okey, itu tajuk kuliah kita, erti pengorbanan. Umumlah tajuk ni. InsyaAllah kita akan pergi kepada PowerPoint yang disediakan untuk sama-sama kita kupas tajuk erti pengorbanan. Okey, tuan-tuan sekalian. Okey, nampak terbalik ke? Okey, kita tutup. Nampak terbalik ke? Okey, tuan-tuan sekalian. Okey, Ustazah, okey. Okey kan? Subhanallah, erti pengorbanan. Ada ni kan? Okey, insyaAllah kita akan bincangkan definisi pengorbanan. 2 syarat pengorbanan yang diterima Allah. Kita kalau berkorban, kita kena tengok apakah syarat-syarat supaya pengorbanan kita diterima oleh Allah. Ustaz, mungkin yang ni kan background TV ni, dia mungkin boleh adjust supaya jadi terang. Kalau dekat office tu dia putih, terang. Jadi macam ni. Okey, cabaran semasa pandemik. Dari sudut emosi, ekonomi, pembelajaran, bekerja dari rumah, berpisah jauh, ada yang buat kerja tak boleh nak balik sebab orang lainnya. Jadi bila kita sebutkan ni, tuan-tuan sekalian, kita sebut pasal cabaran sudah tentu menuntut pengorbanan. Bentuk-bentuk pengorbanan dari sudut tenaga, masa, harta, jiwa. Doa dipermudahkan urusan dan sebagainya. Okey, kita tengok definisi korban. Korban itu bahasa Melayu kan, kita sebut korban, berkorban apa saja dan sebagainya. Tapi kalau kita rujuk perkataan korban itu, dia asal pada perkataan bahasa Arab. Korban-korban. Dan kita pun hari raya korban ni kan, hari raya korban. Kita sebut hari raya Aidul Adha. Adha itu maksud dia pengorbanan. Sama perkataan dengan korban. Okey, berasal pada perkataan bahasa Arab qoroba yang bermaksud hampir ataupun dekat. Itu kan kita agent qoroba, kurban. Jadi maksud pengorbanan, korban adalah kita melakukan sesuatu perkara yang mendekatkan kita kepada Allah. Perkara itu apa? Korban. Qoroba, korban itu qoroba, korban itu dekat. Bila kita buat pengorbanan, kita akan mendekatkan diri kita sama ada kepada Allah dan kepada Maha. Subhanallah. Contoh kita buat pengorbanan untuk suami. Kita kerja, kita uruskan rumah, korbankan masa, tenaga. Lepas tu kita korbankan juga gaji kita untuk sama-sama membantu dia. Contohnya, Ustaz boleh tak? Rasa kena buat naik tinggi. Ustaz, kena tinggikan. Cuba kita tinggikan. Kejap ya. Tinggikan lagi biar sama dengan saya. Kalau tak saya jadi saya kena duduk. Okey. Ini ada kaki yang kaki sama ke? Nampak macam kat sini tinggi kaki. Betul tak? Tak sama kaki. Okey. Okey. Okey, sahabat-sahabat di mata Allah sekalian, bila kita buat korban, kita berkorban,
kita dapat dua kedekatan. Dekat dengan Allah, dekat dengan manusia. Maksudnya gini, dekat dengan Allah dan dekat dengan makhluk. Contoh kita beli makanan kucing, kita kan korbankan duit kita untuk beli makanan kucing. Jadi dekat hubungan kita dengan Allah dan dekatlah hubungan kita dengan kucing itu sendiri. Kucing itu pun rapat dengan kita, sayang kita, doakan kita. Subhanallah. Bila kita berkorban untuk anak, korbankan apa? Masa, tenaga, wang ringgit kan kita korbankan. Kita dapat apa? Dapat redha Allah daripada pengorbanan sebab apa yang kita lakukan itu dipuji Allah. Apa yang kita lakukan itu mendapat ganjaran daripada Allah. Dan kita dapat juga kedekatan dengan anak kita. Anak sayang, anak hargai, anak taat kepada kita. Sebab itu bila sebuah korban, dia akan membawakan kita kedekatan kepada siapa yang kita lakukan korban. Dan sangatlah rugi bagi orang yang bila dia buat korban, dia hanya dekat dengan manusia. Dan bila manusia yang dia buat korban tu tak menghargai dia, dia mula kecewa. Contohnya kita berkorban banyak untuk pasangan kita. Tiba-tiba pasangan curang. Contoh saja tu pasangannya, pasangan khianati, pasangan tidak hargai. Kita kan akan kecewa. Kita akan rasa, ya Allah, apa ni? Sia-sia je saya korbankan untuk awak selama ni. Rupanya ni balasan awak. Tu ayat kan. Pengorbanan saya gini. Tapi bagi orang yang jelas, bila dia melakukan pengorbanan, dia faham. Korban maksud dia qariba. Qarib maksudnya dekat. Tujuan adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah dan juga kepada manusia. Jadi kalau kita tak dapat pun ganjaran ataupun penghargaan daripada manusia, tak apa, sebab kita pasti akan dapat ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala hasil pengorbanan kita tersebut. Jadi tuan-tuan sekalian, kita jelas masuk korban juga digali dengan perkataan udhiyah yang bermaksud pengorbanan. Itu yang disebut hari raya korban ni, hari raya Adha. Kan hari raya korban sama dengan hari raya Adha. Inilah dia. Hari raya korban dan hari raya udhiyah yang bermaksud pengorbanan. Dan dalam sejarah Islam, pengorbanan yang paling hebat antaranya adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dituntut oleh Allah untuk mengorbankan anaknya. Sebagai apa? Sebagai bukti tanda dia sanggup korbankan apa saja demi Allah. Subhanallah. Allah menguji Nabi Ibrahim daripada kecil. Kan sampai remaja berhadapan dengan ayah yang pembuat berhala, pujuk dakwah ayah dia. Minta doa dengan Allah, pujuk dakwah. Akhirnya ayah dia tetap dalam keadaan kekufuran. Lepas tu bila dah nikah, Allah uji Nabi Ibrahim. Kan? Tak dapat anak sampai umur 80 lebih. Minta, tak pernah berputus asa dan tak pernah bersangka buruk dengan Allah. Kenapa tak ada anak? Umur 80 lebih Allah tunaikan, Allah rezekikan. Lepas tu dapat apa? Anak yang pertama namanya Ismail. Anak kedua namanya Ishak. Lepas tu ada lagi anak-anak yang lain. Dah dapat anak, Allah minta korbankan. Korbankan apa? Tinggal di padang pasir. Dah lama anak tu dikatakan sekitar umur 8 tahun, tinggal di padang pasir, lama tak jumpa. Bila jumpa, tak berapa lama Allah perintahkan supaya sembelih. Daripada peristiwa pengorbanan yang hebat yang dilakukan secara berterusan, Nabi Ibrahim alaihissalam inilah akhirnya berlakulah peristiwa untuk mengenang pengorbanan tersebut, iaitu Hari Raya Korban. Disyariatkan kepada umat Islam. Hari Raya Korban ataupun Hari Raya Adha. Sebab maksud korban dengan udhiyah sama, iaitu pengorbanan, udhiyah pengorbanan, korban juga korban untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dari segi bahasa, kesanggupan melakukan atau menanggung sesuatu sebagai tanda kebaktian kasih dalam. Dari segi syarak, segala bentuk daya usaha yang membawa diri seseorang mendekatkan dirinya kepada Allah. Okay, kita tengok lagi. Dua syarat pengorbanan yang diterima Allah. Yang pertama, ikhlas. Yang kedua, mengikut syariat Islam. Pengorbanan yang kita buat, ikhlas, kita kena ikat dulu apa yang kita korbankan ini kerana nak dapat redha Allah. Kerana Allah memang perintahkan kita buat korban. Kan semua benda perlu bukti. Kalau orang bercinta, tak cukup dengan mulut cakap, saya I love you, I want you, I miss you. Saya cintakan awak, I need you, saya perlukan awak, saya tak boleh hidup tanpa awak. Subhanallah. Mulut boleh sebut, benda tu percuma. Tetapi tuntutan daripada kata-kata, saya cintakan awak, saya sayang awak, dan saya perlukan awak,
Semua itu perlu dibuktikan dengan perbuatan. Perlu dibuktikan dengan pengorbanan. Masya Allah. Lepas tu isi ni tanya, bang, betul kawan saya? Ya. Habis tu kenapa awak tak pernah bagi nafkah kat saya? Tak penting, yang penting saya sayang awak dan awak tahu saya sayang awak. Tuan-puan sekalian, berapa lama nak kenyang dengan perkataan sayang-sayang ni? Sehari pun tak boleh kenyang. Mesti suami ni kena berkorban masa, tenaga, pergi keluar rumah, cari kerja dan bawa balik hasil kerja sebulan teruk-teruk tu, beli bagi makan dekat isteri, bagi anak-anak. Kalau fikir, saya kerja teruk-teruk tahu, sebulan saya buat ni, ini Grab food ke apa ke, saya ni bawa terik matahari. Senang-senang awak kat rumah, saya tunggu duit, tunggu bawa balik makanan je ni. Kalau fikirlah. Tetapi hasil daripada pengorbanan, masa, tenaga, cari kerja, dapatlah rezeki tu, duit itulah digunakan untuk ahli keluarga. Itu pengorbanan yang sangat besar. Sebab itu Nabi sebut siapa yang keluar daripada pagi dan cari rezeki, ia dicatat sebagai pahala jihad. Sehingga dia balik semula, dia kira sebagai pahala jihad, tuan-puan sekalian. Sebab itu bila sebut pengorbanan, pembuktian cinta kasih sayang perlu dibuktikan dengan pengorbanan. Samalah Allah Subhanahu Wa Taala sini meminta kita lakukan korban. Hari raya tak lama lagi dah ni kan? Tak lama dah hari raya ni, tuan-puan sekalian. Hari raya korban. Nabi SAW bersabda, tidak ada satu amalan yang lebih dicintai oleh Allah. Yang apabila datangnya, yang lebih dicintai Allah bila tiba hari Aidul Adha. Iaitu apa? Apabila kamu menyembelih binatang korban. Dan sesungguhnya tanduk, kuku, bulu-bulu, kulit binatang korban ini akan sampai kepada akan dibangkitkan di mahsyar kelak menjadi saksi. Dan sebelum darah binatang korban itu jatuh menitik, redha Allah sampai dulu kepadamu. Siapa yang buat korban kerana Allah, dapat redha Allah, dapat kedekatan dengan Allah, lipat gandakan rezeki dan sebagainya. Muslimin muslimat, sahabat-sahabat yang saya hormati sekalian, ini langsung boleh ya saya terus macam saya ambil peluang, bukan ambil kesempatan, ambil peluang. Kami pun mengadakan program ibadah korban. Kami ada menganjurkan ibadah korban dan hari ini adalah hari terakhir. Kami terpaksa tutup dah besok sebab kita tinggal berapa hari lagi nak raya korban. Tinggal dalam 4 hari lagi. Jadi hari ini adalah hari terakhir. InsyaAllah, Ustaz boleh share nombor telefon tak? Hari yang terakhir kita buka peluang untuk mendaftarkan ibadah korban. Ibadah korban ni, tuan-puan sekalian, kami sasarkan lebihnya adalah untuk Malaysia. Lebihnya adalah untuk Malaysia. Macam mana Ustazah boleh nak uruskan korban ni dalam Malaysia? Kita kan makin teruk, kes makin naik, banyak tempat tutup. Tuan-puan sekalian, untuk makluman, kami ada ladang ternak sendiri di bawah NGO Sahabat Amalkan. NGO Sahabat Amalkan ni diasaskan oleh saya, Ustaz Tengku Fazli, suami, dan juga Ustaz Hazmi Dimash. Kita dah baru saja dalam setahun lebih lah. Tapi kita bangkit ni, sebenarnya dah lama dah kita buat kerja-kerja NGO ni, tapi secara rasminya sejak itu. NGO Sahabat Amalkan, dan kita pun banyak juga pergi kepada wings ekonomi ni lah, bisnes. Antaranya kita buka ladang ternak yang boleh muat sehingga 2,000 ekor lembu dalam satu masa, keluasan 4 ekar di Sungai Yu, Selangor. Sungai Yu, Kuala Selangor. Jadi sekarang lembu, kambing, biri-biri daripada ladang ternak kita sendiri. Daripada situlah tuan-puan sekalian, kami akan menguruskan semua binatang korban. Kan kita memang ada pekerja, ada penyembelih, ada tauliah apa semua. Dan kita akan agihkan lagi korban itu untuk asnaf fakir miskin. Jadi, kenapa kami yakin untuk menguruskan? Sebab kita ada ladang ternak sendiri, kita ada rumah sembelih dan kita ada kurung kita sendiri. Dalam tempoh 4 hari kita akan selesaikan semua sembelih binatang korban sebab 4 hari je peluang masa sah untuk buat sembelihan korban. Selepas tersebut, kita akan kita akan buat agihan. Agihan dah bermula daripada hari raya pertama, kedua, ketiga dan selepas itu. Mana kita tak sempat nak agih kepada asnaf fakir miskin yang jauh. Contohnya, kita ada ejen aktivis di Terengganu, di Kelantan, di Sabah, di Sarawak, itu dia orang beli lembu kat sana. Negeri-negeri yang jauh daripada Selangor ni mungkin akan diagihkan selepas itu secara berperingkat.
Sebab itu kita punya kurung boleh muat 100 ekor, 100 ekor lembu, kan kambing bibi 200, 300 ekor. Jadi kita akan simpan sejuk beku, agihan daging korban tu boleh saja sepanjang tahun. Tak semestinya kena habiskan, agihkan pada 4 hari raya tu je. Yang penting sembelih. Jadi tuan-puan sekalian, ramai sangat di kalangan umat Islam kita di Malaysia yang jatuh miskin tiba-tiba. Daripada ada pendapatan hingga zero, tak ada pendapatan langsung, usaha-usaha pun susah. Jadi memang senarai nama yang kita bantu, yang berdaftar di Jurusan Amerika memang puluh ribu. Jadi kita sasarkan tuan-puan sekalian, untuk ibadah korban kali ini kita agihkan dalam 30,000 penerima. Penerima daging di kalangan asnaf fakir miskin. Jadi saya ambil peluang ini untuk mengajak tuan-puan sekalian, korbankan sedikit harta yang Allah bagi sebagai bukti cinta kita kepada Allah, sebagai bukti Nabi SAW sebut sadaqatun burhan. Itu hadis yang sahih, sadaqatun burhan, sedekah yang kita bagi. Ini korban ni sedekah. Sedekah ni ada beberapa peringkat. Sedekah umum yang kita bagi tu, lepas tu sedekah yang jadi sunat muakkad yang sangat dituntut, iaitu korban ni lah. Sampaikan para ulama ada menyebutkan siapa yang mampu buat korban tapi tak buat makruh. Bahkan Nabi berpesan, siapa yang mampu buat korban tapi tak buat, jauhkanlah dirinya daripada tempat solat. Maksudnya Nabi tak suka dia datang masjid. Bukan Nabi larang betul-betul, tapi Nabi ni macam Nabi nak beratkan kepada kita berkenaan dengan hebatnya ibadah korban. Sebab bila kita dekat dengan Allah, kita bukannya dekat dengan Allah, kita dekat dengan Allah yang Maha Pengasih Maha Penyayang, yang Maha memiliki rezeki, yang Maha berkuasa, yang Maha memberikan kesejahteraan dan keselamatan, yang Maha menjaga. Jadi bila kita dekat dengan Allah melalui korban, kita dapat banyak perkara. Jadi Allah bukan sekadar Tuhan sekalian alam, tapi Tuhan yang mentakdir semuanya, keperluan kita. Jadi tuan-puan sekalian, mungkin ada yang dah buat ibadah korban dengan pihak-pihak yang lain. Jika anda masih mampu, saya jemput dengan seluasnya untuk tuan-puan sekalian bersama-sama juga dengan kami, sebab sasaran utama kita dalam Malaysia dan kita ada jentera, kita ada kemampuan untuk menguruskan, mengagihkan daging korban itu kepada asnaf fakir miskin dalam negara kita. Saya tahu ramai NGO juga buat, tapi tak semua yang ada kekuatan untuk, yang ada facilities. Facilities, ya ialah ada kandang, ada ni apa semua. Namun insya-Allah sama-samalah kita bantu. Kemudian kami buat juga di luar negara. Bagi yang tak mampu dalam negara. Tak mampu Ustazah, Malaysia mahal 700. Kenapa Malaysia mahal? Lembu memang mahal. Kenapa lembu mahal? Makanan lembu sangat mahal. Bila kami masuk dalam peladangan ni, baru kami tahu. Harga makanan kita panggil dedak mereka naik, 2 minggu sekali naik. Kos dedak. Sebulan sekali naik. Dan kebanyakan dedak itu perlu diimport daripada Thailand. Thailand antara pembekal dedak yang terbesar. Diorang ada tanaman menanam, contoh jagung ke apa. Diorang memang ada banyak kebun yang menanam khas untuk makanan lembu binatang semua. Tapi Malaysia tak ada, kita import. Sebab itu kami bagi makan kepada lembu, kambing, biri-biri di ladang kami, 80% makanan hijau. Sebab nak menampung kos dedak yang sangat tinggi. Tapi makanan hijau pun tak banyak. Jadi itu pun kita kena beli dengan ladang orang lain. Kalaulah koperasi nak melaburkan kepada ladang-ladang, kalau koperasi, saya je sebagai idea. Antara yang diperlukan dan kami nampak keperluan adalah kalau ada orang Melayu Islam kita yang contohnya beli ada tanah ataupun sewa dengan kerajaan, kemudian tanam rumput Napier ataupun tanam jagung. Semua itu makanan-makanan yang diproses untuk buat dedak. Kita bagi rumput tu ni. Dan jika adalah orang yang bisnesnya adalah menyediakan makanan binatang, itu satu perniagaan yang sangat menguntungkan. Dan insya-Allah tak akan rugi. Sebab apa? Permintaan kepada makanan binatang ni sentiasa ada dan kita sekarang sangat bergantung kepada sumber luar, import. Jadi bila berlaku COVID ni, makanan binatang memang meningkat harganya. Jadi tuan-puan sekalian, kita buat di luar negara, kita ada buat di Afrika, Somalia, kita buat juga di Indonesia, kita buat juga di Filipina, kita buat juga di Rohingya, kita buat juga di Kemboja. Jadi banyaklah kalau luar negara. Luar negara lebih kurang 361 bahagian. Jadi kalau kita mampu, paling afdal ambil seekor binatang. Mampu paling afdal seekor binatang yang besar. Itu disebutkan ikut sunnah Nabi. Kalau tak mampu seekor binatang kecil, itu yang terbaik.
Kalau tak mampu, ambil satu bahagian daripada binatang yang besar. Kalau lembu tu, kalau di ladang ternak kami ada berapa saiz lembu. Ada yang jumbo, ada super jumbo. Ada lembu Brahman yang beratnya sampai 1,000 tan. 1,000 kilo, 1 tan. Yang mana satu bahagian saja dah 2,500. Sebab daging satu bahagian lembu Brahman yang besar 1,000 tan tu, dia lebih banyak daripada seekor lembu yang small, yang kecil. Sebab tu bila kita kejar, kita ambil yang macam tu, nanti pahala kita lebih banyak sebab apa, kita agihkan bahagian daging kepada asnaf fakir miskin yang lebih banyak. Jangan bimbanglah pasal tak ada catatan ustazah gini-gini tak jelas. Allah Maha melihat, Allah tahu pengorbanan kita macam mana. Tapi kalau siapa yang tak mampu, dia ambil korban luar negara walaupun murah 360, tapi itulah tak kemampuan dia, tetap dinilai sangat tinggi. Jadi sebab tu kadang-kadang saya kata rugi sangat orang yang tak buat ibadah korban, sangat rugi. Dia sunat muakkad sangat dituntut, sampai Nabi kata dia akan, binatang korban itu akan dibangkitkan di padang mahsyar kelak kan, dengan kuku, dengan taring, dengan bulu-bulu. Jadi siapa yang belum buat ibadah korban, maka saya menyeru, bukan untuk kami, bukan untuk NGO, tapi untuk diri anda sendiri. Kerana hasil daripada korban akan mendekatkan kita kepada Allah. Hasil daripada korban, sedekahun burhanun, akan jadi saksi di mahsyar kelak. Dan redha Allah, kita akan dapat redha Allah melalui ibadah korban. Kata Ustazah, saya dah buat dah. Ada orang, dia buat 5 korban. Dia buat dengan sana, buat dengan sini. Ada orang buat 2. Dan jika kita mampu, kita buatlah sebanyak yang mungkin. Kalau banyak sangat nanti jangan sampai duit habis. Tapi kita buatlah pengorbanan yang mana kita buat tu dengan rasa, ya Allah, aku korbankan hartaku ini adalah untuk mencari redha-Mu. Mudah-mudahan dapat betul redha Allah Subhanahu Wa Taala. Saya share lah nombor. Yang ini hari last dah. Ni pun antara elan-elan last lah. Okey, nombornya ialah 011 2090 3755. Itu nombor kalau siapa nak berdaftar ibadah korban dalam Malaysia, 011 2090 3735. Dalam Malaysia ataupun luar negara boleh lagi hari ini last. Pengurusan terakhir 011 2090 3735. Boleh ya? 011 2090 3735. Subhanallah. Okey, jadi kita tahu pengorbanan yang kita nak buat di timur Allah, pertama ikhlas mengikut syariat Islam. Okey, seterusnya kita terangkan sikit pasal ikhlas. Ikhlas diambil daripada perkataan Arab. Perkataan ikhlas, kita kan sebut ikhlas, kita kena ikhlas dan sebagainya. Asal perkataan khalasa, khulusan, khalasan yang bermaksud jernih dan bersih daripada pencemaran. Menurut Imam Ibn Qayyim mengenai ikhlas ialah mengesakan Allah yang hak dalam berniat melakukan ketaatan, bertujuan hanya kepadanya tanpa mensekutukannya. Subhanallah. Maksudnya perbuatan kita tu memang bukan mudah, bukan senang sebenarnya nak bulat betul-betul buat sesuatu kerana Allah. Tapi ia boleh dilatih dengan kalimah-kalimah. Contohnya kita bila nak buat sesuatu, Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita nak buat pendaftaran ibadah korban, nak buat bayaran, kita ucap apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bila kita sebut dengan nama Allah yang Maha Pemurah, Maha Pengasihan, dengan sebutan tersebut, ia memandu kita melakukan sesuatu dengan nama Allah, iaitu kerana Allah. Subhanallah. Dan bila kita sebut dengan kalimah Bismillahirrahmanirrahim, melakukan sesuatu, nak masak, Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah, aku nak masak. Kadang kita takkan nak pasal niat, saja aku masak kerana-Mu ya Allah. Kan macam, yelah, jaranglah kita sebut macam tu. Tapi tuan-puan sekalian, memang bagus kalau kita boleh amalkan Bismillahirrahmanirrahim. Sebab hadis Nabi SAW bersabda, Nabi bersabda, orang siapa yang tak memulakan sesuatu pekerjaan dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka ia terputus. Terputus. Maksud terputus diri, terputus daripada rahmat Allah, pertolongan Allah, barakah. Jadi penting sangat bila kita buat sesuatu mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak sapu rumah, Bismillah. Nak jemurkan, Bismillah. Mudah-mudahan hati kita ikhlas ketika melakukannya. Mudah-mudahan kalaupun apa pun berlaku, contoh lepasnya penyapu anak kita pun sepahkan lagi kan. Kita pun boleh sabar. Sebab apa? Kita dah mula dengan nama Allah menyapu tadi. Kita dah kata, soalannya bila sebut Bismillahirrahmanirrahim tu macam daftar. Macam kita daftar lah. Contohnya tuan-puan sekalian, kalau kita kerja kan kita tamrin. Tamrin tu tanda kita masuk kerja. Bukti. Betul kan? Kerja tak kerja nombor 2.
Bagusnya dah tamrin masuk kerja, kerjalah. Tapi ada orang tamrin tak buat kerja juga, borak itu ini. Nauzubillah. Jadi sebagai register apa yang kita buat ni untuk Allah, sebutlah bismillahirrahmanirrahim. Masya Allah. Selepas itu mudah-mudahan memandu kita lah ikhlas. Dengan dah sebut nama Allah, Allah lindungi daripada syaitan, gangguan. Allah datangkan hati kita yang ikhlas, mudah-mudahan. Okey, sahabat dimati Allah sekalian. Ustaz, macam mana? Okey. Firman Allah dalam surah Al-Bayyinah ayat 2. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salah wa yutuz zakah wa dzalika dinul qayyimah. Yang bermaksud, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan mengikhlaskan ibadah kepada-Nya dalam menjalankan agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan demikian itulah agama yang lurus. Subhanallah. Ikhlas adalah menjadi syarat. Ikhlas adalah syarat kepada penerimaan sesuatu ibadah ataupun amalan. Kalau seseorang solat sunat sampai 8 rakaat, solat tahajud lama, kan, baca Quran lagi, tapi dia buat bukan kerana Allah. Dia buat kerana nak dapat pujian. Dia buat dalam keadaan dia ujub, rasa kagum dengan diri sendiri. Dia rasa dialah yang buat ibadah. Sedangkan kemampuan kita buat ibadah juga adalah datangnya daripada Allah. Datangnya daripada pertolongan Allah. Kemampuan kita melakukan ibadah tu tuan-tuan sekalian adalah daripada kekuatan yang diberikan oleh Allah. Allah izinkan kita. Allah bantu kita melengahkan tubuh badan kita untuk melakukan ibadah. Sebab itu dalam kita beribadah kita bersyukur. Syukur ya Allah, Engkau berikan aku inayah pertolongan-Mu. Kan, Engkau berikan aku hidayah untuk melakukan ibadah. Sebab hakikat diri kita la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya sedikit pun, melainkan kekuatan semuanya itu daripada Allah. Okey. Kita tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man amila amalan laisa alaihi amruna fa huwa radd. Sesiapa yang melakukan satu amalan bukan daripada perintah kami, maka ditolak dan tidak diterima. Maksudnya amalan itu tidak mengikut perintah ataupun tidak mengikut kaedah yang ditetapkan oleh Islam. Okey. Seterusnya firman Allah Subhanahu wa taala surah Al-Kahfi ayat 110. Masya-Allah, ayat terakhir ni. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falya'mal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Shadaqallahul azim. Yang bermaksud, katakanlah, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Allah minta siapa katakan ni? Iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Allah berfirman, sesungguhnya aku ini manusia biasa seperti kamu yang diwahyukan kepadaku, bahawa sesungguhnya Tuhan kamu itu Tuhan yang Maha Esa. Barang siapa yang mengharapkan perjumpaan ataupun pertemuan dengan Tuhan, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang soleh dan janganlah ia mempersekutukan seseorang pun dalam beribadat kepada Tuhan. Subhanallah. Dalam kita solat, memang tujuannya adalah untuk Allah, kerana Allah. Kita korbankan masa tenaga untuk solat kerana nak buktikan kita ni cintakan Allah. Kalaulah terselit solat tu kan, inilah sebab suami suruh. Dan kalau dalam bab ibadah tuan-puan sekalian, walaupun tak ikhlas wajib buat. Jangan kata bang, nanti kalau saya dah ikhlas betul barulah saya solat. Saya kalau dah ikhlas betul nanti baru saya tutup aurat. Awak nak paksa saya, Pak. Kalau paksa saya rugi, saya semayang aku, saya tutup aurat tak dapat pahala sebab saya buat kerana awak, tak ikhlas. Tuan-puan sekalian, bab kewajipan, ikhlas tak ikhlas, wajib buat. Dan kita kena buat sampai ikhlas. Masya Allah. Bukan tunggu ikhlas baru buat. Mungkin kita tak akan buat sampai ikhlas. Saya ulang lagi sekali ya. Dalam bab kewajipan, kita perlu buat sampai ikhlas.
Bukan tunggu ikhlas dulu baru buat. Siapa yang buat guna ayat, tunggulah bila saya dah bersedia, saya ikhlas betul-betul barulah saya hijrah, barulah saya buat. Kalau begitu, maka syaitan akan sentiasa menggagalkan. Kita tunggu ikhlas dulu, akhirnya tak buat-buat, bimbang, mati dalam keadaan fasik, melakukan maksiat. Maksiat maksudnya apa? Tidak mentaati perintah Allah dan tidak meninggalkan larangan Allah. Sahabat di mata contohlah kan, kita jumpa cikgu sekolah. Kita kata, cikgu saya boleh tak anak saya, kita buat macam, kita kata boleh tak kita tiru macam Mak Saleh. Macam mana? Mak Saleh kan tak ada baju sekolah khas. Dia kan bebas pakai macam mana. Contoh. Kita bagilah asalkan anak-anak kita tutup aurat. Kita bagi kebebasan. Tak perlulah nak ni ada peraturan macam ni. Lepas tu cikgu ni kata, minta maaf lah puan, kena ikut peraturan. Ini peraturan kita dan peraturan ni terpakai di seluruh sekolah di negara kita. Jadi tak boleh kita nak ni sesuka hati. Lepas tu, ibu ni kata, alah hai, tak boleh nak bawa bincang. Tak apalah, anak saya pakailah juga walaupun tak ikhlas. Contoh. Maksudnya, dalam kita terikat dengan undang-undang manusia pun, ikhlas tak ikhlas tu nombor 2. Yang penting ikut dulu. Lepas tu, kalaulah ibu ni pertahankan juga. Saya akan pakai baju sekolah, anak saya ni bila dia ikhlas, baru pakai. Jadi mungkin guru besar kata, saya pun ikhlas keluarkan anak puan daripada sekolah. Ikhlas keluarkan anak puan daripada sekolah sebab apa? Anak puan tak boleh, puan pun tak boleh nak ikut peraturan kita. Tuan puan dan tuan-tuan, itu metafora saja, analogi lah. Contohnya kalau pekerja lah, datang pejabat pukul 9. Ini bukan masa COVID lah, datang pejabat pukul 9. Lepas tu bos panggil. Kenapa awak masuk pukul 9? Kata bos, saya tak nak ikut peraturan syarikat ni. Tapi saya akan buat kerja bos, jangan bimbang. Saya tak nak ikut je peraturan masuk pukul 9 balik ni. Jadi boleh tak saya nak masuk sesuka hati tapi kerja beres. Bos kata tak boleh. Ini peraturan. Masuk pukul 8 balik pukul 5. Kalau kamu masuk 8.30 balik 5.30. Peraturan ni memang terpakai pada siapa pun. Yang buat kerja tak kerja itu peraturan. Alah bos saya tak ikhlas nak ikut peraturan. Ikhlas tak ikhlas kamu kena ikut. Ikhlas kamu tak terpakai. Ikut je. Lama-lama dia ikut, lama-lama dia ikhlas. Macam tu lah ibaratnya. Tapi kita ni dengan peraturan manusia kita boleh follow sebab dapat. Dapat apa? Yelah kalau kamu follow peraturan-peraturan ni, dapatlah anak tu belajar cemerlang, dapatlah pekerja cemerlang. Tapi kalau belajar kerja excellent tapi peraturan tak ikut, tak dikira juga cemerlang. Kerja excellent bagus tapi megah memanjang. Balik awal ni apa semua? Sebab apa? Di situlah penilaian dilakukan sejauh mana ketaatan kita kepada peraturan. Itu peraturan manusia, kita kena taat, kita kena ikut. Tak boleh sesuka hati, saya nak tukar lah warna merah jalan, warna hijau berhenti. Ikut saya lah. Bukan ada dalam Al-Quran pun peraturan traffic light ni. Kita katakan tak ada dalam hadis Nabi pun wajib ikut traffic light. Ikut saya lah, asalkan selamat. Dah kita tak ada, langgar je lah. Tuan-tuan sekalian, mana-mana peraturan yang ditetapkan oleh ulul amri pemerintah yang tidak bertentangan dengan agama, maka wajib ditaat. Wajib ditaati, tuan-tuan sekalian. Jadi apatah lagi peraturan daripada Tuhan sekalian alam tentang kita, tentang diri kita. Saya mohon maaf ya nampak macam saya kurang sehat. Memang kepala saya sebenarnya pening. Saya sebelum mula tadi pun dah makan Panadol sikit. Bukan sikit lah, makan 2 biji. Sebenarnya sakit kepala tu dah beberapa hari. Mungkin efek vaksin. Saya vaksin dos kedua pada hari Ahad hari itu. Sebenarnya saya tak adalah demam apa semua tapi saya dapati ada gangguan kestabilan dalam saya pening yang agak berpanjangan. Macam tu. Kadang rendah, kadang kuat. Jadi saya ni duk tengok jam. Masa kita sebenarnya sampai 11.30. Jika saya rasa saya tak mampu nak habiskan sejam setengah yang diamanahkan, saya mohon maaf banyak-banyak. Kalaulah perlu digantikan semula, saya akan ganti. Tapi saya jadi bimbang kalau saya paksa diri saya takut worse lagi. Worse. Sebab pagi tempoh ceramah macam tu lah. Ada ketikanya, saya memang tak mampu nak teruskan, tak mampu nak mangsa diri, takut jadi lebih berat. Lebih berat kan. Ni berdenyut-denyut bahagian kepala ni dan rasa macam dizzy gitu kan. Jadi macam berkinak. Macam tu lah. Dan sebab tu nampak macam saya bercakap tu kan macam macam tu. Lain kalau saya segar, saya kuat, saya tak sakit, persembahan tu lain. Penyampaian itu lain.
Tapi saya nak share juga beberapa perkara penting lagi dengan sahabat-sahabat pasal pengorbanan. Cabaran semasa pandemik banyak kan, pengorbanan, kewangan, PDPR, belajar di rumah, emosi kita, banyaklah kita korbankan diri kita untuk sama-sama menjayakan perancangan ataupun taktik usaha-usaha kerajaan. Rakyat kena berkorban. Korbankan keinginan untuk keluar, korbankan keinginan untuk makan luar, korbankan keinginan untuk berjalan, korbankan. Ramai yang terkorban dalam pandemik ni, terutamanya terkorban dari sudut nyawa. Subhanallah, saban hari ramai ibu bapa kehilangan anak. Ramai anak kehilangan ibu bapa, ramai pasangan hilang pasangan, ramai adik-beradik hilang. Ramai keluarga hilang ahli keluarganya. Korban nyawa adalah korban yang sangat besar. Sangat berat. Kemudian kita ada korban punca rezeki kan, punca rezeki. Korban, ramai yang kehilangan kerja. Subhanallah, ramai yang terkorban. Subhanallah, pengorbanan dia akan melibatkan ada yang akan terkorban. Namun tuan-tuan sekalian, mudah-mudahan kita korban, kita terkorban, kita lakukan pengorbanan yang Allah redha. Dalam tempoh kita melakukan pengorbanan tersebut, kita dapat redha Allah walaupun kita hilang bahagian dunia, kita dapat bahagian akhirat. Masya Allah. Kita korbankan perasaan dan sebagainya, keinginan. Orang perempuan antara yang ramai korbankan perasaan. Ni sebab dalam ni kan ramai perempuan. Janganlah kecil hati pula yang lelaki ya. Contoh korban perasaan kita kan. Kita kan ada impian sekian-sekian dengan pasangan kita. Lalu kita tak dapat. Kita kata tak apalah, macam mana. Kan kita pujuk hati sendiri. Tak apalah, rebalah. Lepas tu kita tetap buat baik. Maksudnya kita korbankan apa yang kita inginkan tu, apa yang kita impikan tu supaya hubungan kita harmoni. Tak nak panjang cerita. Alah, apalah sangat. Apa yang aku nak tu tak ada apa sangat pun. Kita korbankan keinginan kita. Kita korbankan impian kita. Kita korbankan bayangan kita. Tapi kalau setengah orang tu lagi dia tak ada apa-apa yang nak, dia protes. Dia ungkit, dia sebut. Masya Allah. Tu apa sekali dengan anak-anak, kadang kita korbankan. Kita korbankan perasaan kita kan kerana anak-anak. Kalaulah orang dah ada anak besar kan, bila anak tu tak telefon, anak tu sekian-sekian, kita pujuk hati kita. Kita kata, ya Allah tak apalah, anak-anak sibuk. Kita korbankanlah perasaan kita ni. Dan kita pun berdoa lah yang baik-baik untuk anak contohnya. Suami pun banyak berkorban untuk isteri sebenarnya. Kalau ikutkan dia nak tuntut hak dia banyak. Awak patut begini, awak patut gini. Tapi dia korbankan apa yang dia nak, apa yang dia ingin, apa yang dia impikan. Sebab apa dia tengok isteri dia pun penat, isteri pun tak larat, apa semua. Subhanallah, korban perasaan namanya. Korban harta tu jelaslah, sedekah apa semua. Setiap pemberian suami dikira sedekah. Dan setiap pemberian isteri dalam rumah tangga untuk ahli keluarga dikira sedekah. Itu pengorbanan yang hebat. Kalau nak hitung pengorbanan seorang ibu, tak terhitung lah. Mengandung 9 bulan, ya Allah, itu sangat besar. Tuan-tuan sekalian. Walaupun sekarang kita dah berlalu dah 5 tahun lepas mengandung. Ada yang 10 tahun lepas. Kita pun rasa macam biasa je proses mengandung. Sebab benda tu dah berlalu dan kita pun lupa. Tapi kalau kita ingat balik, proses kita mengandung nak habis 9 bulan tu, tuan-tuan sekalian, bukan satu proses yang mudah. Sakit kaki, sakit pinggang, sakit belakang, dan sebanyak 9 bulan kita dalam bimbang. Kan takut kan? Saya 9 kali mengandung, 7 kali saya bersalin, 2 kali gugur. Start daripada awal kita mengandung, kebimbangan. Kita hidup dalam kebimbangan. Nak tidur serba salah, nak hidup serba salah, dan mengharap selalu supaya selamat. Bila dah dekat nak bersalin, mula dah rasa takut nak beranak. Aduh takutnya nak beranak, aduh takutnya. Dua yang tu saya pun, bang takutnya, kan dah biasa. Ya Allah, ketakutan yang sama. Bahkan kalau dah makin meningkat, kita lagi. Itu pengorbanan perasaan takut tapi hadap juga. Orang kalau takut lari. Orang kalau takut dengan sesuatu tak nak. Takutlah aku tak nak lah. Tapi peliknya perempuan pengorbanan dia takut nak beranak tu. Sakit sebab dah tahu sakit macam mana. Nak lalui lagi takut. Tetapi korbankan perasaan sendiri tu untuk cahaya mata, cahaya hati. Itu yang kadang-kadang perempuan akan terasa apa dia. Bila si suami itu lebih menghargai anak daripada dirinya, sedangkan dengan pengorbanan dia tu lah, anak itu lahir. Subhanallah. Jadi kadang-kadang ya manusia kan, kita akan lebih sayang anak, kita pun kadang lebih sayangkan anak daripada suami.
Anak ramai lagi itu, ini diikut. Kan? Kita sanggup korbankan. Contoh mak-mak orang tua. Bila anak cucu balik beria dia, sehat. Masak apa semua. Tapi bila duduk berdua dengan suami yang dah tua, dah tak ada semangat untuk menggembirakan hati suami. Dua-dualah sama kena muhasabah. Jadi kita tengok banyaklah yang terkorban dalam cabaran ni. Cabaran emosi, ekonomi, pembelajaran rumah dan sebagainya. Dan kita tengok pembahagian korban tuan-tuan sekalian. Pandemik COVID-19 menyebabkan ketidakstabilan emosi berlaku pada masyarakat. Perasaan risau, takut, tekanan emosi. Macam-macam lah. Cabaran ekonomi, ramai dia berhenti kerja. Cabaran pembelajaran. Cabaran bekerja dari rumah. Ini satu cabaran. Dengan anak kat sebelah, nak kejar target kerja. Tengok ni gambar-gambar ni kan. Bapa dengan anaknya gitu gini. Cabaran hubungan kekeluargaan. Keadaan pandemik yang semakin teruk membataskan pergerakan. Dengan rentas daerah dan negeri menyebabkan kita sudah lama tidak bertemu keluarga di kampung. Jadi hubungan dengan ibu ayah jauh. Ada juga pasangan suami isteri dan anak-anak terpisah berbulan lama. Ini pun sedih saya baca. Yang PJJ, yang tak jumpa anak berbulan-bulan, tak jumpa suami tak nak balik, memang menyedihkan. Kita tengok bentuk-bentuk pengorbanan. Ada korbankan tenaga, harta, jiwa, masa. Inilah 4 secara umumnya pengorbanan. Tenaga, harta, masa, jiwa. Ustaz, boleh tak Ustaz ambil gambar? Sebenarnya tak ada kaitan pun dengan error. Tak tahu tujuan dia buat error ni apa. Sebenarnya tak ada pun error ni. 4. Kan tenaga, harta. Bukan tenaga juga ada masa. Harta juga ada jiwa. Tak. Maksudnya 4 pengorbanan ni. Bentuk pengorbanan. Nabi SAW bersabda, La tazulu. Nabi bersabda yang bermaksud tidak akan berganjak 2 kaki seseorang hamba Allah dari tempat hisab di padang mahsyar sebelum ia ditanya berkenaan. Ini 5 perkara yang kita akan ditanya. Yang pertama tentang umur kita. Waktu, masa, umur. Umur kita ni setiap saat ni, bagaimana ia dihabiskan. Bagaimana kita gunakan umur kita. Soalan kedua yang akan ditanya. Kita tak akan berganjak di padang mahsyar kelak sebelum 5 soalan ini ditanya dan kita jawab. Dan masa tu jawab bukan mulut ya. Yang akan menjawab adalah mata kita. Mata akan kata sepanjang umur untuk tengok apa. Mulut pun telinga akan menjadi saksi. Kaki, tangan semua jadi saksi. Kemudian ilmu, bagaimana dia amalkan. Kamu beramal tak dengan ilmu. Dah sampai pengetahuan kepada kamu sekian-sekian. Kamu dah sampailah petunjuk. Kamu dah dengar dah gini. Tapi kamu amalkan ke tidak? Bagaimana ia habiskan? Okey, hartanya dari mana ia perolehi dan cara bagaimana ia gunakan. Yang keempat, tubuh badannya bagaimana ia gunakan. Bukan 5, 4. 4 perkara yang akan ditanya dan tidak akan berganjak kaki kita di mahsyar kelak. Allah akan tanya, daripada mana harta kamu dan bagaimana kamu menguruskannya? Subhanallah, masa tu akan jawablah semua. Kan duit yang beli rumah tu daripada mana? Duit yang beli kereta tu daripada mana? Duit yang kita beli makan, minum, beli shopping Lazada, Shopee, apa semua tu daripada mana? Kita semua akan ditanya tuan-puan sekalian. Daripada mana? Kan? Lepas tu bagaimana kita gunakan duit tersebut? Ya, sebagainya yang kita kata, kita akan jawab besok ni. Yang kita buat, kita labur dalam co-op sahabat ni. Kan? Dan bila kita labur, co-op sahabat ni yang menguruskan ni memang kena betul-betul, memang berat sebenarnya. Bila kita pegang duit orang ramai. Macam mana nak jadikan ia patuh syariah? Kan? Hasil daripada pengurusan ni masing-masing pun ada gaji yang menguruskan. Jadi adakah gaji itu betul-betul berpadanan dengan bebanan, dengan komitmen, dengan kepakaran? Jadi subhanallah, semua itu ada pertimbangan-pertimbangannya. Sama juga dengan ahli-ahli. Kan? Ahli kalau boleh nak sampai 20%. Bila dapat rendah, ahli tak puas hati itu ini. Kita sebagai ahli pun kita kena faham kan. Dalam keadaan ekonomi sekian-sekian, dah dibentangkan, keuntungan, untung rugi dan sebagainya. Jadi semua orang kalau melabur ada saham semua nak untung. Tapi kita tahu tidak ada jaminan, perjanjian yang menjamin untung semata-mata. Jadi bila kita melabur kan, saham kita dah bersedia dah. Bahawasanya kita menyerahkan pengurusan duit kita ini, pelaburan kita ni kepada mereka yang ada kepakaran ahli. Dan kita bersedia untuk sama-sama menikmati untung dan menanggung kerugian. Subhanallah.
Jadi semua ini adalah satu bentuk ujian ataupun satu bentuk proses untuk kita menjawab di mahsyar kelak bila Allah tanya bagaimana dengan rezeki kamu, daripada mana kamu peroleh dan bagaimana kamu menguruskannya. Jadi kita menguruskan ni termasuk ni yang pengurusan harta kita, kita masukkan jadi saham ko sahabat semua. Jadi kita terikat dengan bukan term and condition yang ditentukan oleh sahabat saja, sahabat ko sahabat, tapi ia adalah basic kepada konsep perjanjian sesama Muslim Islam. Sebab apa ramai yang yelah kalau boleh semua nak baik-baik, nak indah-indah kan, tetapi bila saat jatuh masing-masing akan menyalahkan sama-sama ni. Jadi semua itu proses supaya kita dapat jawab besok. Masya Allah. Tuan-tuan sekalian, setiap sen yang kita dapat akan dihitung oleh Allah. Kalau siapa yang berfikir-fikir, ya Allah rasa macam ada je, ambil daripada jumlah yang tak sahih, rasa ada je rezeki yang tak berkat. Apa yang kita boleh buat? Taubat, kemudian kita cuba sedekah. Ya Allah, sedekah hartaku ini ya Allah. Ya Allah, moga-moga boleh ampunkan dosa-dosaku mengambil harta secara haram, harta secara tak suci kita kata. Mungkin ada harta-hartaku yang tak berkat, ya Allah, mudah-mudahan sedekah ini memadamkannya. Kan Nabi SAW bersabda, sesungguhnya sedekah memadamkan dosa ibarat air memadamkan api. Jadi tuan-tuan sekalian, sedekah ni ada wajib zakat. Sedekah ada sunat muakkad yang sangat dituntut, kurban, ibadah korban ni akan datang. Besar sangat pahala ibadah korban ni. Kemudian sedekah sunat yang biasa ialah yang ini hari Jumaat. Tuan-puan sekalian, kami ada NGO, kalau siapa yang nak menyumbang kepada NGO kami Sahabat Amal Care sangat dialukan. Jadi penyumbang tetap ke, penyumbang one off ke terpulang. Masya Allah. Okey, kita tengok lagi sahabat-sahabat yang mata sekalian. Pengorbanan tenaga, tengok peran lainnya, Masya Allah. Ini antara berita gembira lah buat peran lainnya, kelebihan mereka. Pengorbanan harta, kemudian ganjaran belanjakan harta di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Harta yang dikorbankan sama ada dalam bentuk wang ringgit ataupun barang dan sebagainya, tapi mesti harta. Ada orang duduk depan apa ni? Depan kita sebut duduk depan bukan tong, saya nak sebut apa? Tempat kita sedekah masukkan duit tu, bekas sedekah lah. Tempat sedekah. Kalau kita tabung sedekah. Tak boleh duduk tabung sedekah senyum. Ataupun hari tu senyum. Kau kenapa daripada pagi senyum? Senyum tu kan sedekah. Aku nak buat sedekah banyak-banyak Jumaat ni. Tu Jumaat aku senyum manja. Subhanallah. Sedekah yang jadi jariah pahala mengalir itu adakah sedekah yang melibatkan harta. Mesti melibatkan harta. Sebab manusia memang ada sifat. Allah jadikan zuyina linnas hubbus syahawat. Manusia ni suka kepada keinginan pada wanita dan harta benda. Itu keinginan yang Allah bagi. Tapi bila kita sanggup korbankan kecintaan kita itu kepada jalan yang baik, kepada jalan Allah, ia sangat dihargai oleh Allah. Allah akan balas berlipat ganda seperti mana firman Allah ini. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin ambatat sab'a sanabil fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha' wallahu wasi'un 'alim. Yang bermaksud bandingan derma orang-orang yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah. Orang yang belanjakan harta di jalan Allah adalah sama seperti biji benih yang tumbuh menerbitkan 7 pangkat. Dan Allah memberi perumpamaan siapa yang membelanjakan hartanya pada jalan Allah, ia seperti sebiji benih yang tumbuh. Sebiji benih yang tumbuh yang menerbitkan 7 tangkai. Tiap-tiap tangkai itu pula mengandungi 100 biji. Jadi soalannya, kalaulah sebiji benih tumbuh 7 tangkai dan setiap tangkai itu diganti pula 100 biji. Jadi soalannya, satu sedekah yang kita berikan akan digandakan 700 kali ganda. Dan ingatlah, Allah akan melipat gandakan pahala bagi sesiapa yang dikehendakinya. Dan Allah Maha Luas rahmat kurnianya lagi meliputi ilmu pengetahuan. Masya Allah, tuan-tuan di mata Allah sekalian, kalau kita lihat ni, Allah akan menggandakan setiap infak sedekah kita. Ibarat satu sedekah kita bagi,
akan digandakan, dia akan bercambah. Dia macam biji benih bercambah kepada 7. Dan setiap satu ni akan bercambah 100. Jadi 700 kali ganda. Nak dibayangkan, kalau kita bayangkan dari segi kiraan kita 700 tu RM1 jadi RM700. Oh, besar tu. Kalau kamu melabur RM1 ni selepas sebulan jadi 700. Ya, betul kita tanya. Kalau macam tu saya nak laburkan 1,000. Sebab 1,000 kali 700 jadi 1,000 jadi 700,000 ke tuan-puan sekalian? Ataupun 70,000. Tak tahu dah. Kan? Bila gandakan tu. Ui, kalau macam tu bukan 1,000, saya nak 10,000. Tuan-puan sekalian, itu kan kita panggil soalannya skim cepat kaya lah. Sebab kalau saham takkan macam tu, pelik sangat tu skim cepat kaya. Tapi ini adalah konsep skim cepat kaya Allah Subhanahu Wa Taala. Iaitu skim cepat kaya pahala. Yang mana siapa yang nak pahala berganda-ganda yang banyak adalah melalui ibadah sedekah. Sedekah ni kaitan dengan korban. Kita korbankan harta kita. Masya Allah, skim cepat kaya yang disediakan oleh Allah adalah maha benar. Siapa yang nak cepat kaya pahala, ibadah yang cepat berganda pahalanya adalah sedekah. Sampai satu sedekah kamu bagi, digandakan sampai 700 kali ganda. Tuan-puan sekalian. Subhanallah, itu sangat banyak. Masya Allah. Okey, kita tengok amalan sedekah dibawa mati. Kan, korbankan harta apa semua ni, amalan sedekah ni akan dibawa mati. Okay, saya minum air sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, kita tengok hadis sahih Nabi SAW bersabda. Idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min salasa. Illa min sadaqatin jariyah aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lahu. Yang bermaksud apabila mati seseorang manusia, apabila seseorang itu mati, kita lah yang akan mati. Terputuslah daripadanya semua amalan ataupun terputuslah amalan pun terputus dan tak boleh buat amalan dah bila dalam kubur. Bermaksud juga terputuslah pahala daripada amalan. Semua pahala amalan akan terputus. Pahala solat setakat dia hidup tu lah, dah mati tak ada dalam pahala solat. Kan, pahala lain-lain semua dah tak ada. Kecuali 3 perkara. 3 amalan ini, kalau kita buatlah sebanyaknya waktu hidup, beruntunglah kita. Sebab 3 amalan ini akan tetap mengalir pahalanya waktu kita dah rehat dalam kubur. Dalam kubur tu, kita dah tak solat, dah tak zikir, dah tak buat ibadah dalam kubur. Tak ada tuntutan apa-apa dah. Iaitu yang pertama, sedekah jariah. Sedekah yang pahalanya mengalir. Sedekah jariah. Sedekahlah, sedekah bagi orang susah, sedekah untuk bina-bina bangunan. Kalau kita buat pada korban itu sedekah yang pahalanya mengalir. Sebab kita bagi makan kepada seseorang, daging tu kan jadi tubuh badan dia dibina daging dan dia pula buat amal soleh. Jadi pahala tu ada tu, kaitan-kaitan tu. Atau ilmu yang dimanfaatkan. Kita ada ilmu, kita manfaatkan. Ada ilmu kita sampaikan. Walaupun ilmu berkaitan dengan kemahiran buat donat contohnya. Kemahiran buat kari pap kita kata. Kemahiran ilmu-ilmu lah, apa-apa ilmu kemahiran kan. Ilmu kita kongsi ilmu dengan orang, daripada ilmu yang kita kongsi itu dia boleh jadi pendapatan. Subhanallah. Daripada pendapatan tu dia boleh pula besarkan anak-anak. Dia boleh pula hantar anak dia pergi tahfiz. Subhanallah, besar. Sebab tu kalau saya suka cari anak-anak orang susah, orang miskin, lepas tu tanggung belajar. Seronok tu apa sekian. Sebab apa? Kita kata kita ni dah lah lemah sikit dah nak belajar, dah malas dah nak belajar sungguh-sungguh. Yelah dah tua ni, kita tumpang pahala orang yang belajar. Jadi bila jumpa anak fakir miskin, kita tahu anak dia bijak, rajin, solehah, kita kata, ya kita nak tanggung belajar dia, yang akhirnya insya-Allah kita pun dapat bahagian pahala. Okey, ilmu yang bermanfaat atau anak yang soleh yang berdoa. Tuan-tuan dan mata Allah sekalian, untuk dapat anak soleh yang mendoakan, ia bukan satu benda yang mudah. Nak dapat anak soleh pun susah, nak dapat anak soleh mendoakan lagi susah. Sebab ramai juga anak soleh, anak baik. Tetapi tuan-tuan sekalian, tak doakan ibu ayah dia. Seminggu lepas mak ayah meninggal, doa lagi. 2 minggu doa lagi. Dah setahun, dah makin kurang dah doa. Dah makin lupa dah.
Awal-awal tu setiap waktu solat sedekah Fatihah, doa hari-hari baca Yasin. Tapi dah 5 tahun, dah lupa dah, makin kurang dah ingatan kepada arwah ibu dan ayah. Sebab itu antara didikan kita kepada anak-anak ni supaya selalu mendoakan kita walaupun kita hidup. Tak salah tuan-puan sekalian. Kita telefon contoh anak-anak yang kita kata, Assalamualaikum. Ni Kak Long, Umi nak cakap sikit ni ya, Umi ada apa? Umi nak minta doakan Umi ya. Doalah supaya Umi sehat. Doalah Umi husnul khatimah. Doakan Umi selamat daripada azab kubur. Kita pun, anak pun dah risau. Kenapa ni Umi pelik sangat minta doa. Umi tak pernah ni. Biasa orang yang minta doa dengan Umi. Biasa Kak Long yang minta doa dengan Umi. Apa sekalian, perkara ni penting. Penting apa? Mendidik dan melatih anak kita mendoakan kita daripada saat kita hidup. Bukan bila dah nazak baru nak pesan. Kalau jangan lupa doakan Umi ya. Lepas ni Umi dalam kubur, agak Kak Long lah doakan Umi. Doa anak soleh ni tak putus. Dijamin sampai. Itu yang disebut dalam hadis Nabi. Kan para ulama kata 3 amalan ni tak ada pertikaian. Dijamin sampai walaupun dah mati. Doa anak yang soleh. Jadi kita pesan pun dekat anak nazak. Mesti anak kita doa, ya, jangan bimbang ni, tenang-tenang aja. Sahabat-sahabat dan mata Allah sekalian. Sebab itu perlu latih anak-anak ni mendoakan kita. Kami pun sama, kumpul-kumpul anak-anak. Ada waktunya nak minta anak tu setiap anak doa. Walaupun yang kecil 7 tahun ke apa, latih dia orang doa. Doakan Umi Abi juga. Dia pun doa dan bersama, ya Allah, jadikan Umi Abi sehat. Dia selalu minta doa dengan anak. Semoga selepas kita mati, anak-anak ni teringat. Ingat kita yang telah mati ni, Umi minta doa. Ayah minta doa. Teringat dulu Umi Abi supaya yang selalu minta doa dan sebagainya. Allahu Akbar. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sayang, pengorbanan jiwa, ganjaran. Duduk kat rumah ni bukan saja-saja ya. Memang sabar, memang berkorban rasa semua. Sesungguhnya Nabi SAW bersabda, bila Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah, Ustaz, hadis ni diorang ni tak lengkap. Ni tak lengkap. Maksudnya, dia terus pergi kepada sesungguhnya ia adalah azab yang Allah hantar. Dia sebenarnya bermula dengan sesungguhnya Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang ta'un. Jadi bila tak letak tu, dia jadi tergantung hadis ni. Sepatutnya unit penyelidikan tak patutlah. Ini staf saya bantu juga. Saya bagi tahu nak ni dia orang bantu. Jadi sebenarnya hadis ini bermula dengan Sayyidatina Aisyah bertanya kepada Rasulullah tentang wabak ta'un. Lalu barulah Rasul menjawab. Jadi sebab itu dia ada qala Rasulullah, Rasul pun menjawab persoalan Aisyah. Sesungguhnya ia adalah azab yang Allah hantar kepada siapa yang dikehendaki. Dia tak boleh start macam ni, jadi tergantung. Tak tahu apa yang Allah hantar. Rupanya ia bermula daripada hadis Aisyah. Aisyah bertanya, apakah yang Rasul tentang wabak ta'un? Nabi kata, sesungguhnya adalah azab yang Allah hantar kepada siapa sahaja yang dikehendaki. Dan Allah menjadikan ia sebagai rahmat kepada orang yang beriman. Tidak ada seorang pun saat berlakunya ta'un lalu dia duduk di negerinya dengan penuh sabar dan mengharapkan ganjaran pahala, dan dia tahu bahawa dia tidak akan ditimpa musibah. Melainkan apa yang telah Allah tetapkan buatnya, melainkan dia akan mendapat ganjaran pahala orang syahid. Kita duduk berdiam dalam rumah, dalam Korea, dalam negeri kita ni. Walaupun ingin sangat nak balik kampung, ingin sangat nak pergi sana nak sini. Tapi tahan diri. Dah setahun dah tahan dan sebagainya. Selama itulah kita akan dapat ganjaran pahala orang yang syahid. Subhanallah. Ini adalah doa supaya dipermudahkan segala urusan kita, tuan-puan sekalian. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazna iza syi'ta sahlan. Ya Allah, tidak ada kemudahan kecuali Engkau mudahkan dan 3 perkara. Dan perkara yang susah boleh Engkau jadikan mudah apabila Engkau menghendakinya. Ya Allah, ini doa yang sangat hebat tuan-puan sekalian. Dan inilah yang kita nak minta dengan Allah supaya amalan pengorbanan kita diterima. Surah Al-Baqarah ayat 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Tuan-puan cari ya doa ni, surah Al-Baqarah ayat 127. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, wahai Tuhan kami, terimalah daripada kami amal kami. Sesungguhnya Engkau lah yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Allahu Akbar. Ini juga doa para sahabat. Para sahabat lepas buat ibadah Ramadan, bila buat ibadah korban, mereka saling mendoakan.
Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal ibadah kami. Ada satu firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, sesungguhnya bukanlah binatang korban itu yang sampai kepada Allah. Namun ketakwaan kamu ketika melakukan pengorbanan itulah yang sampai kepada Allah. Bukan nilai ataupun jumlah korban yang kita buat. Saya buat 1 ekor, saya buat 10 ekor. Bukan yang kita kata lagi banyak ekor tu, lagi diterima Allah. Yang kurang-kurang ni susah sikit nak Allah minta. Tetapi ia sangat bergantung dengan hati kita ketika melakukan pengorbanan. Sebab itu Allah berfirman, sesungguhnya bukan binatang korban itu yang sampai kepada Allah. Yang sampai kepada Allah adalah takwa kamu. Jadi untuk peringatan saya sendiri muhasabah bersama, bila kita buat ibadah korban ini, kita perlu sertakan hati. Bukan hanya sertakan harta, tapi paling utama sertakan hati kita. Bila kita bagi bahagian bayaran tu, biar hati kita rasa. Biar ada satu munajat, bisikan hati kita, ya Allah, ini korbanku pada tahun ini, ya Allah, mudah-mudahan engkau terima sebagai saksi di akhirat kelak. Subhanallah, kita sebut macam tu tuan sekalian. Sebab apa? Bukan yang jadi saksi tu adalah jumlah korban dan sebagainya, tetapi keikhlasan kita, ketakwaan kita, itu yang akan sampai kepada Allah. Itu yang menjadi satu sebab untuk amalan kita diterima ataupun ditolak. Manusia lihat zahir, kita buat ibadah korban. Orang kata, banyak ibadah korban dibuat, seekor lembu dia ambil. Tapi Allah melihat apa? Hati kita ketika melakukan ibadah korban tersebut. Masya Allah, apapun lah, kadang-kadang kita ni kena banyak bercakap dalam hati. Ya, kena banyak bersuara, hati yang bersuara. Kadang kita buat kerja kat rumah kan, lepas tu tengok suami tengah lepak, lepas tu suami tak nolong, ya Allah, hati tu bercakap, ya Allah, berikanlah aku ikhlas, ya Allah, buat kerja-kerja ni, korban apa, perasaan aku semua kali ikut kan, nak pergi hempuk je ni. Nak pergi hempuk je apa, batang penyapu atas kepala ni. Kalau ikutkan, tapi korbankan perasaan. Tahan, sabar, ya Allah. Aku buat semua ni kerana nak harap redha-Mu, ya Allah. Aku buat semua ni, ya Allah. Moga-moga Engkau sayang padaku, ya Allah. Moga-moga Engkau kasihan padaku, ya Allah. Lalu Engkau berilah perasaan bersalah dan suamiku. Kan kalau ajak jadi bergaduh, kan ajak jadi benda lain, kan jadi mungkit-mungkit. Jadi ya Allah, ubahlah ya Allah suamiku ini, ya Allah, jadi lelaki yang memahami, kan, suami yang mengerti, yang ada empati. Semua itulah. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Mungkin kita boleh buka satu soalan ke? Kita ada masa lebih kurang dalam 10 minit lagi. Alhamdulillah, rasa lega sebenarnya, akhirnya boleh juga sampai pada penghujung. Dalam keadaan bukan berpinah, kepala tu pening. Okey, mungkin kita buka satu soalan tuan-tuan sekalian, Masya Allah. Mohon maaf ya segala kekurangan dalam penyampaian. Minta maaf sangat. Mudah-mudahan anda faham dan dapatlah sikit ilmu. Yang penting kita sama-sama beramal. Okey, ada soalan ke Puan Moderator? Tuan-tuan, ada soalan tak? Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam. Okey, Alhamdulillah. Okay, sekarang saya ada satu soalan. Okay, bagaimana untuk kita mendapat ketenangan hidup Ustazah? Lagi-lagi dalam kita menempuh pandemik ni kan, di saat orang ramai di sekeliling kita semua menghadapi masalah dari segi tekanan jiwa, tekanan perasaan, dari segi tekanan emosi dan sebagainya. Jadi bagaimana kita sebagai salah seorang daripada untuk rakan untuk membantu untuk mendapatkan ketenangan tu. Itu saja saya. Ya, terima kasih Puan Hartati Abdul Jalil. Soalan yang sangat baik. Macam mana kita nak dapat ketenangan, kekuatan dalam situasi yang musibah yang real, ujian yang real. Subhanallah. Dan kesan ujian ini memang real, besar sangat. Ramai sangat yang kehilangan jiwa, kehilangan harta benda, kemurungan, depression, anxiety. Kita tahu peningkatan kes bunuh diri. Dan manusia sampai peringkat sanggup bunuh dan memutuskan nyawa dia ni, dia dah sampai hilang harapan dah untuk hidup dan menganggap kehidupan di dunia ini
ada sesuatu yang menyeksakan. Subhanallah. Tuan-puan dimati Allah sekalian, kalau kita baca hadis Nabi tadi, Nabi sebut, sesungguhnya bila Aisyah tanya berkenaan dengan wabak, lalu Rasul menjawab, sesungguhnya wabak itu, Nabi kata sesungguhnya ia, yakni wabak itu adalah satu azab yang Allah turunkan kepada yang dikehendaki. Dan bagi orang-orang yang beriman, ia adalah satu rahmat. Ia adalah satu rahmat, Nabi kata. Masya Allah. Kalau kita baca hadis ni dan kita bertanya tanpa ada ilmu lah, ataupun bertanya dengan perasaan marah, kita mungkin kata, apa rahmat dengan COVID-19 ni? Rahmat apa? Kalau kita hilang iman dah kan, nak marah sangat ni, lagi-lagi kes naik sampai 13 malam 13,000 ni, kadang marah kita tanya, rahmat apa? Beribu-ribu orang, puluh ribu dan juta dah orang hilang kerja. Rahmat apa? Kan ramai jadi anak yatim piatu, ibu bapa meninggal sebab COVID. Rahmat apa? Ramai sangat orang tekanan jiwa, tekanan mental dan sebagainya. Sahabat-sahabat dimati Allah sekalian, satu perkara yang perlu kita terima hakikat, kita sedang berada di akhir zaman. Kita sedang meniti titian yang terakhir menuju ke gerbang tanda-tanda besar kiamat. Dan ini adalah proses yang Allah Subhanahu Wa Taala didik, tarbiyah kita. Allah sedang menguatkan iman kita. Allah sedang menguatkan ketakwaan kita dengan bila menyebut la ilaha illallah, la haula wala quwata illa ya Allah, ya Allah. Saya pasti bila kita sebut dalam situasi pandemik saat ini, kita sebutnya dengan perasaan yang dalam. Berbeza kalau kita sebut ya Allah, la haula wala quwata illa billah, kan, ataupun kita minta bantuan dengan Allah dalam situasi kita tak diuji. Kan, bukan situasi yang begini. Tuan-puan sekalian, kalau saya nak sebut pasal hikmah pandemik COVID ini, ia perlu dilihat dengan mata hati, bukan mata kasar. Kalau mata kasar memang kita akan nampak keburukan-keburukan. Tapi bila melihat dengan mata hati, contohnya, bila Nabi sebut, kan Nabi sebut tentang bab mati syahid. Nabi kata mati syahid itu ada 5. Mati syahid itu ada 5. Yang pertama apa? Al-mat'un, iaitu kerana wabak ta'un, kerana wabak. Siapa yang mati dalam keadaan dia adalah orang yang soleh dan dia mati kerana wabak, itu syahid. Itu adalah cita-cita kita semua. Mati syahid adalah cita-cita kita. Mati husnul khatimah, mati syahid ini diampunkan dosa, dapat jaminan syurga, semua orang nak. Dan Nabi kata mati syahid itu ada 5. Sebab taun, sakit dalam perut, kemudian lemas, ditimpa bangunan. Yang kelima adalah jihad fi sabilillah. Mati di medan perang. Jadi subhanallah, iman akan memberi ketenangan. Apa dia? Contohnya lah kan. Kalau kita semalam, bila 13,000 kes, kan ramai orang hembuskan marah. Mudah untuk menundingkan jari. Wah, ini keadaan ini tak apa-apa kilang. Ini. Memang. Sebab apa? Benda tu percuma. Menuduh, tapi yang real, orang yang menanggung tu kan, para pemimpin. Ini bukan sebab nak bela pemimpin. Akhirnya tuan-puan sekalian, imanlah yang akan memberikan jawab kepada semua perkara. Suara iman. Bila kita tengok 13,000. Saya ni bila naik kes tu, saya ni fikir apa? Sebab kami sendiri ada syarikat, ada 60 orang pekerja. Kedai, galeri dah tutup berapa bulan. Perniagaan drop, jatuh sampai 80%. Kalau dulu galeri tu bolehlah jualan setiap hari belas-belas ribu. Sekarang nak dapat 1,000 pun payah. Nak bayar gaji pekerja dalam 170k. Campur utility, sewa, bangunan apa dalam kad 30k. Tuan-puan sekalian, dalam keadaan situasi pandemik ni, sebab itu ramai majikan yang bunuh diri. Yang non-Muslim lah. Sebab bebanan. Kalau pekerja tak fikir tu. Pasal bayar gaji, dia fikir diri dia je. Staff tak fikir pasal nak bayar sewa. Staff tak fikir pasal ni. Kalau saya letakkan, bila saya tengok, saya kata, ya Allah, kalau macam ni panjang lagi lah PKPD ni. Lama lagi lah tutup. Lambat lagi lah nak buka ni. Subhanallah. Dalam keadaan rasa stres, tertekan, takut, bimbang tu. Bang, macam mana kita nak survive ni? Setakat ni pun kita struggle sangat. Dah cairkan kita, dah usaha gini-gini. Tapi apa suara iman berkata? La haula wala quwata illa billah. Tiada daya, tiada upaya melainkan daripada-Mu, ya Allah. Dan Allah mengajarkan kita sebut apa? Alladzina iza asabatu musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bila saya tengok keluar 13k, sebab saya bayangkan gini, insya-Allah dah 2 hari 11k, insya-Allah. Hari ni 9k.
Itu yang kita bayangkan. Ini kurang ni bang, insyaAllah turun. Tak naik dah lebih di sebelah K. Tiba-tiba tak, kena semalam 13K. Punyalah saya ni, Allahu Akbar, terus sebut inna lillah. Ini jua daripada Allah. Wa inna ilaihi semuanya dikembalikan kepada Allah. Sebab apa? Sebab bila kita fikir kita ada Allah, kita sedang hadapi masalah ini bukan seorang diri. Berkenaan dengan rezeki, gaji bekerja, berkenaan dengan rezeki ni, insya-Allah Allah akan bantu kita. Innamal usri yusra. Dalam kesukaran mesti ada kemudahan. Sebab itu bila kita sebut iman ni, sebab ia akan mencukupkan semua yang kurang. Contohnya, kita kalau boleh nak suami begini-begini tapi tak dapat. Nak suami romantik, dapat suami yang kayu. Tak dapat, imanlah yang akan melengkapkan ni. Iman kata tak apa, redha. Sabar, redha. Iman bersuara. Bila sabar dapat pahala. Walaupun suami kayu, tapi suami bertanggungjawab. Itu iman. Tapi kalau iman tak bersuara, tu apa sekali, nafsu je bersuara, tak habis-habislah condemn. Awak ni bang, tak macam suami orang lain. Macam tu lah. Kita kahwin nak rumah sekian-sekian. Tapi kerja kuat ini tak dapat juga. Itulah rumah kita. Tapi iman bersuara, ya Allah syukur, ada orang tak ada rumah. Tiba-tiba tengok orang Afrika, bukan sekadar rumah, air pun tak ada, minum air lumpur. Ada anak Afrika minum air kencing, lembu sebab tak ada air sangat. Subhanallah, bila iman bersuara, benda yang tak cukup jadi cukup. Masya Allah. Sebab itu tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bila para alim ulama, bila menghadapi wabak, dan wabak sebegini yang besar macam ni pernah berlaku zaman Rasulullah, berlaku zaman sahabat, dan berlaku sepanjang zaman. Dan memang bila berlaku wabak besaran-besaran seperti ini, ekonomi, yang bunuh diri, yang mati kelaparan, memang berlaku. Tak mustahil kalau berlaku wabak tak ada korban, mustahil. Mustahil kalau berlaku wabak ada negara yang kita tengok mereka kaya-kaya macam mana semua ada je orang bunuh diri, berlaku banyak korban. Jadi sekarang ujian ini adalah untuk diri kita semua supaya kita meningkatkan iman. Dan akhirnya kita kembali kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, soalan puan yang sangat bagus. Ala bi zikrillahi tatma'innul qulub. Ala bizikrillah tatmainnul qulub. Itu firman Allah, kata-kata Allah sendiri tuan-tuan sekalian. Allah berfirman, hanya senya dengan kamu mengingati Allah, dengan kamu menyebut nama Allah, jiwa kamu akan tenang. Betul tuan-tuan sekalian? Kalau saya fikir, sebab kami NGO, kami menghadapi banyak sangat permohonan setiap hari, ratus sampai ribu. Orang mohon bantuan dengan ayat-ayat yang sangat menakutkan. Tapi apa jawab kadang-kadang bila stres tengok permohonan-permohonan yang banyak, subhanallah. Terus saya kata macam ni, kita tak mampu nak tolong semua orang. Tapi percayalah, insya-Allah ada pertolongan untuk orang-orang ni. Jadi iman tu akan memberikan ketenangan. Betul, istighfar akan menguatkan hati kita. Suara iman semua akan menguatkan hati kita tuan-puan sekalian. Semua itu adalah insya-Allah membantu kita. Istighfar, selawat semua itu akan memberikan ketenangan. Memang orang kadang marah. Aku ada masalah ni, kau banyakkan selawat. Ya, kau ni sikit selawat. Bukan nak tolong. Ya. Ya, kadang-kadang tu kan dia akan reflect macam tu. Kita kata, saya pun tak tahu nak tolong betul-betul macam mana. Kita boleh tolong sikit. Tetapi insya-Allah pertolongan Allah lebih besar. Selawat tu dapat rahmat dan pertolongan Allah. Istighfar banyak-banyak sebab itu hadis Nabi tentang istighfar. Allah akan beri jalan. Barang siapa yang memperbanyakkan istighfar, Nabi kata, Allah akan berikan dia jalan keluar daripada kesulitan. Subhanallah, mudah-mudahan dapat menjawab sikit. Mohon maaf ya, macam meleret pula. Saya tengok ada soalan pasal ibadah korban tu kan. Boleh tak buat ibadah korban untuk arwah dan sebagainya kan? Di situ ada perbincangan ulama ya. Ataupun bukan untuk arwah, untuk ibu bapa yang hidup. Kita kena ada akad yang jelas dengan ibu bapa. Kita call, mak, kita nak buat ibadah korban ni untuk mak ni. Mak macam mana, mak setuju tak nak buat ibadah korban ni? Jadi kita ni macam nak bagi duit lah pada mak ni dan 700. Bahagian korban ni nilainya 700 mak. Mak pun kata ya. Jadi macam mana kita sebenarnya nak buat ibadah korban untuk mak niatnya. Jadi kita buat akad lah mak ya. Orang bagi duit ni kat mak ni tapi tak ada ria lah dari segi cakap, dari segi akad, dari segi sebutan. Yelah, tapi kita tak transfer ni sebab takut mak tak reti transfer kita balik. Ya faham. Lepas tu mak macam mana? Mak niat lah ya, mak sebut ya. Ya Allah, buat ibadah korban tahun ni ya Allah.
dan menjadikan pantaran anak ni ya Allah untuk ibadah korban. Sebut sikit lah. Jangan mak tu tak tahu langsung. Sebab kata nak buat ibadah korban secara senyap-senyap. Yang penting sampai. Sebab dia melibatkan korban yang dilakukan diri sendiri. Korban ni daripada harta, daripada diri sendiri. Saya masa kecil macam tu juga, ayah ajar ibadah korban kan, setiap tahun bergilir. Okey, meninggal sebab ada hajat untuk buat korban tapi tak sempat. Macam sebelum meninggal, okey. Macam ni lah tuan-tuan sekalian. Sebagai ulama kata tidak sah buat ibadah korban untuk si mati. Sebab orang mati dah tak buat dah ibadah korban ni. Orang hidup je yang buat ibadah korban. Okey. Namun kita mengharapkan beginilah. Kita buat ibadah korban. Tak boleh letak nama si mati tu. Kita tak letak nama si mati tu kan. Tak boleh kalau kita tahu okey ni korban mak ayah. Mak ayah mana? Dah mati. Letak je lah nama kita. Tapi kita niat sedekahkan pahala korban tu untuk ibu ayah. Macam tu. Sebab apa? Kan sunat orang buat ibadah korban kalau bukan PKP ni pergi tengok kan, pergi tengok sini binatang korban tu dan sebagainya. Tapi kita dah tak boleh nak, kita wakilkan orang, wakilkan. Mudah-mudahan dengan niat kita tu, ya Allah, ini bahagian korban ni, ya Allah, aku niatkan pahalanya, sedekah pahalanya untuk ibuku. Lepas tu kita ambil satu bahagian lagi, kan? Ya Allah, pahala korban ini, ya Allah, aku serahkan, aku berikan semuanya untuk ayahku pula. Barulah seekor lagi, satu bahagian lagi, ya Allah, ibadah korban ni adalah aku korbankan untuk diriku, mudah-mudahan engkau redha, ya Allah. Mudah-mudahan dengan niat dan doa seperti itu, sampailah pahala. Sebab bukan binatang korban tu yang Allah nak tengok, tapi niat kita melakukan ibadah korban, pahala-pahala tu kan, kita sedekahkan untuk ibu, untuk ayah dan sebagainya. Subhanallah. Jadi nak daftarkan nama orang yang dah meninggal atas korban tu, pendapat yang paling kuat adalah tak boleh lah. Daftar je nama kita. Nama kita boleh daftar sampai 10, sampai 20, sampai 30 pun boleh. Tak ada masalah nak daftar atas nama kita berapa orang. Tapi kita niatkan betul-betul, ya Allah, pahala korban ni adalah untuk ibu dan ayahku. Ya Allah, waktu hayatnya dia orang nak buat korban tapi tak sempat. Ya Allah, mudah-mudahan mereka mati dalam keadaan dicatat mereka mati dan mereka tetap dapat pahala seperti buat ibadah korban. Tuan-tuan sekalian, kita bersangka baik dengan Allah. Mudah-mudahan Allah terima apa niat kita, apa doa kita tu. Masya Allah. Kalau saya dulu kan masa kecil, ayah akan bagi tahu gini, Asma, ayah nak buat ibadah korban untuk Asma ni. Kita masa tu baru darjah berapa, kami gila-gila tahun ni, siapa tahun depan, siapa setahun sekali, mak ayah buat korban dan mak ayah akan pilih seorang anak. Sebab mak ayah nak ajak. Ayah saya pegang duit depan saya, ayah saya cakap, okey, ni ayah nak buat korban untuk Asma. Jadi sekarang duit ni sebenarnya ayah kena bagi pada Asma. Sebab depan, jadi ayah saya bagi duit, saya pegang. Lepas tu sekarang Asma sebut, Asma nak buat korban dan serah duit pada ayah. Ayah, Asma nak buat ibadah korban daripada duit ni kerana Allah pada tahun ini. Lepas tu serah. Itu akad. Supaya ayah kata, supaya sahlah korban ni. Sebab korban ni bukan daripada ayah, daripada Asma. Tapi duit tu daripada ayah bagi pada Asma. Jadi Asma bagi pada ayah untuk buat korban. Jadi masa tu saya belajar proses akad yang jelas. Saya kata, oh okey, saya faham. Jadi tak boleh ayah sebut je, okey Asma, ayah buat korban untuk Asma ni. Saya tak pasal niat. Saya tak tahu apa-apa. Tapi ayah bagi supaya faham. Niat Asma, arti Asma buat korban, ibadah korban ni. Sebab duit ayah bagi ni Asma boleh je ambil benda lain, tetapi kita dah bersetuju niat ni untuk buat ibadah korban. Jadi Masya Allah, saya kata, oh pentingnya kehadiran niat. Orang yang buat korban ni niatnya apa? Tapi dikuatkan dengan akad yang jelas tadi itulah. Ini kalau yang sesama hidup ni, kan sama hidup call lah sikit mak, kita buat ibadah korban untuk mak ni, mak lafaz lah mak. Lafaz sahaja buat korban pada tahun ini, korban lintasan, cakap tu membantu lintasan. Jangan sampai tak bagi tahu langsung, senyap-senyap. Kalau dah meninggal, yelah. Nak cakap macam mana? Tapi itulah antara kaedahnya, mudah-mudahan Allah terima korban kita dan korban yang diniatkan untuk arwah dan sebagainya. Masya Allah, terima kasih semua. Alhamdulillah. Alhamdulillah, selesai sudah program kita, aksi pengorbanan pada hari ini. Terima kasih, saya mohon maaf salah silap. Sekadar itulah ya tuan-puan sekalian. Selamat menunaikan ibadah korban. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah, kita nak ambil gambar.
Terima kasih semua. Jumpa lagi. Salam Jumaat. Sayang semua kerana Allah, kerana Rasulullah. Kita ambil gambar. Ustazah, semua on video. Pandai tak tu Puan Azina. Depan saya ada Puan Noziana, Puan Azina, Puan Nuria Mansur. Okey dah kawan. Okey, dah ya? Ustazah, boleh tak nak minta Ustazah doa sikit Ustazah? Doa sama-sama, doa penutup. Okey, insya-Allah sikit sebab saya sebenarnya memang dah tak larat dah ni sahabat-sahabat semua. Ustazah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatika ya Allah. Bantulah kami dalam mengingatimu ya Allah. Bantulah kami dalam mengikhlaskan diri kami ya Allah. Bantulah kami dalam beribadah kepadamu dengan sempurna dengan ikhlas ya Allah. Dan bantulah kami ya Allah dalam sentiasa bersyukur kepada segala nikmat-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami wanita solehah. Wanita yang sentiasa taat kepadamu ya Allah. Wanita yang taat dan hormat kepada suami. Wanita yang tabah dan kuat menjadi seorang ibu dan juga sebagai seorang anak. Ya Allah, jadikanlah kami bidadari di syurga-Mu ya Allah. Ketua bidadari di syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Hari Jumaat yang barakah ini kami memohon dan meminta kepadamu. Angkatlah wabak COVID-19 ini daripada muka bumi-Mu ini ya Allah. Berikanlah kekuatan, kesabaran, ketabahan, hidayah, petunjuk dan pimpinan-Mu ya Allah kepada para pemimpin kami dan kepada diri kami sendiri ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kepada kami kebahagiaan yang sebenar. Bahagia dalam rumah tangga kami ya Allah. Kurniakanlah kami suami yang soleh, pasangan yang baik, zuriat keturunan yang soleh-solehah ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami menjadi hamba-Mu yang sentiasa melakukan pengorbanan ya Allah. Mengorbankan harta, jiwa, mengorbankan perasaan, mengorbankan segala-galanya untuk bukti sebagai cinta kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami mohon pada hari Jumaat yang barakah ini ya Allah. Sebagaimana Engkau temukan kami di sini saat ini, temukanlah kami juga kembali di akhirat kelak ya Allah. Di syurga-Mu ya Allah. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabal qabri wa qina azabal mahsyar. Ya Allah, jadikanlah kehidupan kami di dunia ini baik, kehidupan kami di akhirat juga baik ya Allah. Jadilah kami daripada azab api neraka-Mu, azab pada mahsyar-Mu dan azab kubur-Mu ya Allah. Ya Allah, berkatilah ya Allah, berkatilah koperasi sahabat koop sahabat ini ya Allah, dan jadikanlah ia salah satu koperasi yang Engkau lindungi, Engkau rahmati, Engkau berkati dan Engkau tunjukkan ya Allah. Jadikanlah koperasi ini tetap teguh ya Allah sebagai satu jihad ekonomi umat Islam ya Allah. Ya Allah, berikanlah kemajuan, kejayaan kepada koperasi ini hingga menjadi koperasi yang terbaik di Malaysia, yang terbaik di Asia, terbaik di dunia ya Allah. Ya Allah, kembangkanlah ya Allah, jadikanlah orang-orang yang amanah dalam menguruskannya ya Allah. Ya Allah, tunjukilah kami, rahmati dan peliharalah kami ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna minkum taqabbal ya karim. Subhanallah. Ribuan terima kasih diucapkan kepada Ustazah. Alhamdulillah berakhir sudah majlis kita pada hari ini. Sekian sahaja daripada saya. Mohon maaf dari saya sekiranya ada terkasar bahasa, kesalahan berbicara sepanjang meneruskan majlis ini. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum.